Okey, ni untuk Soslet. Okey. Soslet ni mesin dia. Soslet. Alright. So apa benda yang kena tahu untuk Soslet ni? Okey, nak run dia, benda kena ada Soslet machine. Okey, dan software dia dalam komputer ni. Okey, ni komputer dia. Alright. So, lagi ini yang ni dia punya lah. Yang ni boleh dapatkan kat bawah dia. Kat kabinet bawah ni kita akan simpan kat bawah ni lah. Kat bawah ni nanti. Okey. Yang ni boleh ambil dekat bawah. Alright. So, untuk silinder ni kita ada dalam 6. Okey. Silinder kaca ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. So, kemudian apa yang kita perlukan lagi, ini kita panggil boiling stone. Okay, boiling stone dia batu lah. Boiling stone. Okay, ni nama dia timbal. Alright. Dan yang ni lah, yang besi ni. Besi macam ni. Alright. Dan kapas. Oh, lupa satu lagi. Filter paper. Filter paper. Alright, ini saya dah guna lah. Okay, so semua bahan ni saya akan letak dekat bawah ni lah. Boleh dapatkan semua kat bawah ni. Alright. Okay. So, ini bahan-bahan dia. Alright. So, macam mana nak sediakan dia? Okay. Untuk sediakan dia, kita kena prepare dulu bekas ni. Alright. Kita akan masukkan dalam oven. Okay. Tapi sebelum tu, okay, contohnya kan, sampel nak guna satu bekas ni, kita guna sampel dalam 2 ke 5 gram. Ikutlah. Kalau sini 2 gram, semua beaker nak kena ada 5 gram lah. Okay. So, next chemical kita guna pet eater lah. Okay. Tapi, langkah pertama untuk kita buat, first kali, kita akan keluarkan dulu bekas ni. Okay. Kita akan masukkan boiling stone. Okay. Boiling stone 3 biji. 1, 2, 3. Okay. Boiling stone. Alright. So, kalau nak gunakan ke-6 sampel bekas ni, okey, boleh sediakan 3 boiling stone, 3 boiling stone, 3 boiling stone, 3 boiling stone. Alright. So, semua bekas ini kita perlu mula-mula masukkan dalam oven dulu. Okey, kita kena masukkan dalam oven. Ni oven kita. Okey, kita kena masukkan selama 1 jam. Okey, so cara-cara nak buka oven ni, okey, buka switch dia. Alright, so dia akan buka. Okay, by the way, oven ni dia touch screen kat screen ni touch. Okay, tapi kena tekan kuat sikit dekat sini. Dekat sini, tepi ni. Okay, kena tekan kuat sikit. Okay, so kat sini saya dah set 105. Okay, contohlah nak ubah setting dia. Okay, kita tekan yang ni, tekan kuat sikit. Tekan kuat sikit. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, so kita boleh pulas ni. Okay. Kita kat bawah ni. Yang kat bawah ni, sini 104 104. Dia akan kalau kita pusing, dia akan turun lah. Okey, berapa ni? 96. Okey, saya pulas lagi. Okey. Okey, saya nak bagi 100 degree Celsius lah. Contoh macam ni. Okey, so kalau dah set, ni butang tengah ni tekan. Okey, bila tekan tu dia dah set lah. Okey, so contohnya nak set. Okey, berapa lama kita nak letak kita punya silinder dengan boiling stone ni? Kita set masa pula sejam. Okey, tekan ni. Okey. Okey, tekan sekali lagi, kuat sikit. Okey. Set masa sejam. Okey. Kita akan set masa sejam. Nanti lepas sejam dia akan bunyi lah. Right. Dah pusing. Tekan tengah ni. Nanti dia set lah. Okay. So ini dah ready lah. So sekarang kita buka oven ni. Dan kita masukkan sahaja silinder kita ke dalam. Masukkan sahaja silinder kita ke dalam. Lepas tu kita biarkan selama sejam. Okay. Nanti lepas sejam dia akan bunyilah. Boleh ambil je lah keluar. Okey, sekarang dah selepas 1 jam lah. Kita dah keluarkan kita punya sampel daripada oven. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena letak dalam desiccator. Ni desiccator kita. Okey, ni desiccator. Okey, ambil desiccator yang ada stand, yang ada jaring-jaring ni. Sebabnya, kalau tu letak direct kat sini, takut kat bawah ni cair lah. Tapak dia ni. Okey, boleh buka desiccator. Alright, boleh letak
sampel ni di dalam ini. Okey. On-kan switch dekat belakang. Okey. Sambungkan dia punya daripada kompresor dia ni, sambungkan kepada desiccator ni lah. Dekatkan kat sini. Okey, tutup lubang angin dia, pulas, tengok mana yang angin tutup lah. Okey, dan kita on kat sini, on kat sini. Alright, masukkan sampel kita tinggalkan di dalam desiccator ini selama sejam. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk kita sejukkan sampel kita yang baru keluar pada oven. Okey, sekarang kita dah keluarkan pada oven dan seterusnya kita letak dalam desiccator tadi selama sejam. Okey, sebelum kita mulakan soslet ni, okey, kita kena timbang dulu bekas kita yang kosong ini bersama dengan batu, bersama dengan boiling stone tadi. Okey, dah. Okey, yang dah kita keringkan ni, okey. Bekas bersama boiling stone ni kita kena timbang, ambil berat dia dulu. Okey, berat dia dulu. Okey, so berat ini kita panggil sebagai M1. M1 saya tunjuk mana kat manual. Ni M1. Okey, kita timbang berat dia M1. Okey, sekarang sebelum kita masukkan sampel, okey, kita akan timbang prepare sampel. Okey, contohnya untuk satu bekas yang tadi saya cakap 2 gram ataupun 5 gram. Okey, timbang dulu siap-siap 5 gram. Okey, dan berat sampel ini kita namakan dia sebagai M0. Berat sampel ni kita namakan sebagai M0 ya. Okey, kita akan set up dulu mesin ni, Softstrem ni. Okey, first kita kena buka plug kat belakang. Kat belakang ni plug dia kat sini, dan buka juga plug 2 ini. Okey, ada 3 plug. Okey, komputer akan on. Okey, right. So untuk bawah ni, okey, kompresor ni memang digunakan. Okey, so saya nak tunjuk kompresor ni sekarang kalau dia bunyi bising, maksudnya valve dia belum ditutup. Okey, sebabnya selepas kita guna mesin biasa kita akan tutup valve. Okey, so valve dia kat mana? Kita kena tutup valve dia sekarang ni. Okey, valve dia dekat sini. Okey, pusingkan bagi dia tak bunyi. Pusing je, pusing sikit je. So bila macam mana nak tahu dah okey? Bila meter ni daripada kosong naik ke atas, tak kisahlah bacaan dia berapa lah. Bila kita tutup tu, bacaan meter dia naik ke atas, tanda dah okey lah tu. Dan kompresor kita akan senyap sedikit. Okey, valve ni penting. Kalau valve ni tak tutup, okey, Soslek mesin ni kita tak dapat beroperasi dengan baik. Okey, so sekarang dah tutup. Okey, kita kembali kepada komputer. Dia dah on. Okey, nak on komputer, kita buka ni power button dekat sini. Okey, tekan butang bulat ni. Ni mungkin tak jelas lah. Nanti ada butang bulat sini, tekan je. Alright. Kita buka dulu komputer. Okey. So bila kita buka komputer, mesin ni pun akan automatic on juga bersama. Mesin ni pun akan automatic on bersama dengan kita punya komputer lah. Right. Okey, so mesin ni kita boleh nampak dah menyala biru sikit. Tanda dia dah on. Okey, tapi dia tak boleh run kalau tak on komputer ni. Okey, sambil-sambil kita tunggu komputer ni on. Okey, kat sini dia tak ada password pun. Okey, kejap. Okey, satu lagi benda penting sambil-sambil tu. Okey, selain daripada kompresor, benda yang penting untuk buka adalah pipe. Okey, untuk pipe dia pipe yang ni. Okey, pusing arah lawan jam. Okey, buka je sampai penuh. Okey, alright. So biarkan dulu. Okey, pipe wajib on. Sebab apa? Dia nak coolkan mesin ni. Alright, so kita tunggu sekejap. Okey, dia lambat sedikit. Okey, sekarang komputer dah pun on. Alright, so next step adalah kita kena buka software. Kena tunggu komputer ni betul-betul siap boot out lah. Okey,
So kita kena buka software kat sini, nama dia SockSterm Manager. Tekan ni 2 kali. Okay, so ni dia punya aplikasi lah untuk kita run machine. Do you want to allow this app for another publisher to make a change to your device? Tekan. Tekan no. Ni saya silap ni, saya tekan yes. Tekan no. Okay. Alright. So dia akan keluar macam ni lah. Ni lah apps dia. Okay. So daripada sini kita boleh control SockSterm lah. Okay. Alright. Okay. So sekarang nak tahu machine ni dah ada connect dengan komputer ke belum? Alright. Kat sini ada butang safety shield, okay, down and up. Okay, ini untuk dia punya shield kat sini lah, kaca ni untuk naik dan turun. Okay, contoh kita tekan down lah. Okay, saya tekan down, dan kita tengok dia turun tak? 1, 2, 3, saya tekan down. Okay, nampak kaca dia turun. Okay, so bila saya tekan button up, okay, dia akan naik lah. Alright. So kalau contohnya tekan, okay, device dah found tapi tekan tak boleh naik, tak boleh tutup, tu kena check balik kompresor. Tengok meter kompresor tadi tu naik ke tak. Tu tandanya valve tak tutup rapat. Valve yang saya tunjuk tadi lah. Okay, so sekarang ini cara nak set up kita punya machine. Okay, sekarang kita nak set up, prepare kita punya sample pula. Alright. Okay, selepas 1 jam kita keluarkan balik. Alright, so sekarang kita nak prepare sample kita lah. Okay, so sampel kita kena hancurkan juga untuk sampel ni. Okay, so dah hancurkan tu, kita akan masukkan daripada 2 ke 5 gram lah, ikutlah. Kalau sini 2 gram, semua kena 2 gram. Kalau sini 5 gram, semua kena 5 gram lah. Okay, so cara dia adalah, okay, so nanti bila nak angkat silinder ni, nanti kena gunakan pengepit lah. Kena guna pengepit sebab panas lah. Okay, so apa benda kita kena prepare adalah sampel kita. Contohnya ni sampel lah. Okay, kena ada timbal. Okay, alright, timbal ni kita akan masukkan sampel, contohnya 2 gram 2 gram lah contoh dalam ni. Okay, so dia tak boleh masuk direct, kita kena guna filter paper. Okay, so filter paper ni letak sampel dalam dia. Contohnya ni 2 gram lah, 5 gram ke, ikutlah. Okay, so kita kena lipat. Okay, lipat, bungkus kita punya sampel kat dalam ni. Okay, bagi dia terbungkus macam ni. Okay, so boleh-bolehnya lipat sekecil yang boleh. Lipat jadi kecil. Lipat sekecil yang boleh. Cuba lipat-lipat. Lagi kecil lagi bagus. Okay, dan kita akan masukkan dalam kita punya timbal. Okay, alright, dan kita akan masukkan kapas. Okay, ni sampel kita. Kita sumbat pula dengan kapas. Okay, by the way, lagi kecil sampel tu kita lipat lagi bagus. Okay, saya masukkan kapas. Kapas pun ada kat sini. Boleh ambil kat bawah lah kapas. Okay, alright. So kapas bawah ni ada sampel, bawah dia ada sampel. Alright, so next kita akan ambil besi ni, kita akan letak timbal kita di dalam ini. Okay, alright, dan kita akan ambil ini, kita akan masukkan ke dalam kita punya silinder tadi lah. Alright. Okay, okay, so kalau ada 6 sampel, buat benda yang sama pada 6 sampel lah. Okay, seterusnya kita kena masukkan petroleum ether. Okay, pet ether. Okay, pet ether, ini pet ether. Alright, pet ether ni boleh dapatkan dekat sana. Sana. Okay, pergi ke almari kuning tu, nampak? Dalam almari kuning tu ada pet ether. Okay, boleh keluarkan dari situ. Okay, pastikan proses ni dibuat dalam fume hood lah. Okay, sebabnya dia volatile. Kena on lah fume hood. So untuk hari ni saya tak on lah. Nanti boleh minta tolong siapa ataupun rasa pandai kot buka ni, tekan ni saja, switch ni je. Saya tak nak buka sebabnya nanti bising. Saya nak buat video bising. Okay, alright. So kita akan buat proses tuang petroleum ether di dalam fume hood lah. Pastikan fume hood buka.
Okay. So pet heater ni kita kena letak, okay, pastikan dia lebih tinggi daripada sampel kita. Contoh sampel kita paras ni tadi. Okay, so dia lebih sikit. Tinggi sikit daripada sampel. Okay, letak pet heater sebanyak tu dalam ni. Alright. Okay. So, kalau ada 6 sampel, buat letak pet heater semua tinggi pada sampel. Okay. Okay. Lagi satu nak tanya. Okay. Contoh, kalau lah, okay, Ila buat satu je sampel. Okay. 6 lagi tak buat sampel. Okay. 6 ni tak ada sampel pun, kosong je. Okay. Tak perlu masukkan timbal. Okay. Tak perlu masukkan timbal, tak perlu masukkan sampel. Tapi kena letak pet heater. Ke-6 ni, walaupun tak ada sampel, kena letak pet heater. Banyak mana nak letak? Sama tinggi dengan yang kita letak kat sampel tadi. Sama tinggi yang kita letak kat sampel tadi, kita kena letak kat semua 6 silinder ni. Make sure dia ada pet heater. Okay. By the way, kalau tak ada sampel pun, boiling stone wajib juga letak. Boiling stone tadi wajib untuk 6. Okay, boiling stone wajib letak pet heater sama paras. Alright. Okay, boleh Okay, yang ni saya buat simulasi saja. Okay, masukkan bekas kita ni. Okay, kepit kat dalam ni. Okay, hati-hati Right. Okay, masukkan ke 6 bekas kat sini lah. Okay, yang ni sepatutnya dia lebih pada sampel lah. Ini saya nak buat demo je. So, saya tak buat paras ni lah. Sepatutnya dia kena, kalau saya paras ni, kena paras ni. Okay, so kita letakkan semua sekali. Okay, sekarang kita dah masukkan semua sampel. Okay, bayangkan semua ada sampel. Dan setiap paras pet heater ni melebihi daripada paras sampel setiap satu ni. Okay, ini simulasi. So, saya buat contoh sikit je lah. Okay, so kita kembali kepada software. Okay, senang saja. Okay, bila semua dah ready kat sini, kita tak perlu buat apa-apa. Kita cuma tekan butang run. Butang run ni, dan dia akan jalan. Okay, kat sini setting ni kita tak payah ubah apa-apa. Tekan OK saja. Okay. Dia akan tutup. Okay, dia akan start heating lah. Nanti boleh nampak bubble-bubble naik. Tu tanda dia dah start lah tu. Dia dah start digest lah tu. Alright. By the way, contohnya macam tadi saya ada masalah, iaitu saya tak boleh nak run. Contohnya kalau tiba-tiba Ila dah start semua ni, tiba-tiba tekan button run tu tak boleh tekan. Okay, so kalau button run tak boleh tekan, okay, pastikan dulu pilih air tu dibuka. Buka tak buka. Okay. Dan juga pastikan pressure kat bawah ini, jarum dia naik ke atas lah. So kalau nak tahu pressure ni masuk tak masuk, selalunya bunyi angin tu kita tak dengar. Kita dengar senyap je. Okay. Alright. So macam ni, macam tadi apa saya buat adalah saya tutup kita punya aplikasi ni dan kita buka semula. Okay. Bila buka semula, dah saya dah boleh run dah. Dah button run ni dah boleh tekan. So saya tekan. Okay, so kita akan tunggu dalam masa dia anggaran dalam 2 jam lah sebenarnya. Lagi anggaran 2 jam lah. Okay, sebab apa? Sebabnya dia bergantung pada sampel juga sebenarnya. Okay, lagi banyak sampel kita guna, lagi lambat lah nak siap. Alright, so kita tunggulah selama 2 jam. So nanti lepas 2 jam ke ataupun dah tunggu tu, tengok kalau dia dah habis, okay, dia dah habis run, okay, make sure tengok juga pet heater ni masih berbaki tak. Maksudnya bila mesin dia dah kata dah habis, ada lagi tak baki pet heater. Kalau contoh ada lagi baki pet heater, teruskan run. Sebabnya kita nak bagi sampai pet heater ni semua dah kering. Dah tak ada pet heater lah dalam ni. Make sure semua sekali dah kering dengan pet heater. Okay. Okay, lagi satu benda penting, pastikan valve ni sentiasa macam ni, sentiasa arah off. Off dia macam ni, menegak. Kalau kita pulas melintang, dia akan keluar pet heater kat sini. Kita tak nak macam tu. Okay. Right, make sure valve ini sentiasa keadaannya menegak macam ni. Okay. So kita tunggu 2 jam. Okay, so ini cuma contoh je. So saya buat situasi konon-kononnya dah siap lah.
Run. Okey, so apabila dah siap run, okey, apa yang kita kena buat adalah kita kena transfer semua beaker ini ke dalam oven tadi kembali. Okey, kita akan letak sejam dalam oven tu. Okey, kenapa? Sebabnya kita nak bagi lebihan-lebihan pack heater yang ada pada sampel ini betul-betul habis. Okey, so nanti bila contohnya dah habis run, apa yang akan nampak adalah di permukaan bawah ni akan ada minyak lah. Minyak fat kita daripada sampel lah, dia akan extract oleh pack heater tadi, tinggal minyak kat bawah. Alright. So kita kena pastikan pack heater betul-betul kering, kita akan letak dalam oven sebelah sana. Okey, peringatan untuk keluarkan ini, okey, guna balik tray dia ni, tapi nak transfer dia tu gunakanlah tong di sini. Sebabnya dia bauran tu dia sangat-sangat panas. Okey. Bolehlah ambil ni pemegang sini, alright. Ambil glove ke apa ke, bawa benda ni keluar. Okey, boleh picit sikit dekat situ lah. Boleh picit sikit dekat sini. Okey, tarik keluar, okey, sambil pegang dengan ni. Alright, hati-hati bawa keluar. Okey. Dan kita letakkan kembali ke dalam tray. Alright. Okey. So kita ambil lah. Saya buat simulasi lah. Okey, contoh-contohnya saya ambil lah. Tapi ni jangan ikut saya lah. Ambil guna tong tadi. Jangan guna tangan. Ini sebab nak tunjuk je. Okey. Ambil guna tong. Jangan guna tangan macam ni. Okey. Peringatan sekali lagi, jangan ambil pakai tangan, sangat-sangat panas. Ni demonstrasi saja. Okey, dan seterusnya bawa semua sekali pergi ke dalam oven selama 1 jam. Okey. Okey, sekarang dah selepas 1 jam lah. Kita dah keluarkan kita punya sampel daripada oven. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena letak dalam desiccator. Ni desiccator kita. Okey, ni desiccator. Okey, ambil desiccator yang ada stand, yang ada jaring-jaring ni. Sebabnya, kalau tu letak direct kat sini, takut kat bawah ni cair lah. Setapak dia ni. Okey, boleh buka desiccator. Alright, boleh letak sampel ni di dalam ini. Okey. On-kan switch dekat belakang. Okey. Sambungkan dia punya daripada kompresor dia ni, sambungkan kepada desiccator ni lah. Dekatkan kat sini. Okey, tutup lubang angin dia, pulas, tengok mana yang angin tutup lah. Okey, dan kita on kat sini, on kat sini. Alright, masukkan sampel kita tinggalkan di dalam desiccator ini selama sejam. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk kita sejukkan sampel kita yang baru keluar pada oven. Okey, selepas 1 jam kita letak dalam desiccator. So, kita akan bawa keluar sampel ini dan kita timbang berat kita punya silinder ni. Okey, by the way, saya lupa bagi tahu. Okey, bila kita nak timbang, sebelum kita timbang, okey, kita keluarkan dulu timbal dengan besi ni lah. Kita keluarkan dulu. Okey. Alright. So kita keluarkan ini. Okey, dan kita timbang satu persatu berat sampel kita. Okey, so untuk berat yang ini, okey, untuk berat yang ini kita labelkan dia sebagai M2. M2. Ni dalam manual ni. Nanti saya akan share manual ni. Okay, M2. Okey, kita labelkan berat yang ini sebagai M2. Okey, so sekarang kita dah habis timbang sana, timbang sini. So, cara kira dia adalah kat sini formula dia. M2 tolak M1 bahagi dengan M0. Okey, darab dengan 100 dapatlah percent of fat. Okey. So, kalau contoh ada 6 sampel, boleh averagekan 6 tu, dapatkan data yang lebih tepat lah. Okay, so nak tutup mesin ni. Okay, so dah dapat result. Okay, dah boleh tutup mesin dah. Apa benda yang penting untuk tutup mesin ni? Okay,
Okay, so kita dah habis cara kira, kita dah dapat results. Okay, so sekarang kita nak tutup mesin lah. Tapi sebelum kita tutup tu, ingat tak tadi saya bagi tahu ini sentiasa kena tutup. Okay, waktu ni berbeza, kita kena buka. Okay, kalau kita tengok bawah kabinet, kita akan jumpa satu botol ni. Okay, ini nama dia used PET heater. Okay, sebenarnya PET heater ni boleh kita recycle. Okay, kita akan buka pulas butang ni dan kita akan collect PET heater yang kita dah guna tadi. Dan PET heater ni kita simpan dan kita boleh guna untuk eksperimen akan datang. Boleh ulang-ulang guna sampai habis. Okay. So next bila dah collect PET heater daripada sini, tutup balik yang ni. Okay, tutup balik yang ni. Alright. Next kita tutup sahaja apps kita tadi. Okay. Tutup shield tadi, downkan dia. Okay. Tutup apps. Alright. Boleh shutdown komputer. Okay, shutdown komputer. Alright. So tutup pipe. Okay, tutup pipe. Alright. Dan seterusnya kita tadi kompresor kita tutup, kita akan buka balik kompresor punya angin, nanti bunyi bising biar angin keluar. So bila angin keluar tu dia tak boleh simpan angin kat dalam, takut nanti meletup ke apa. So kita pulas balik kat sini, okey, bagi angin keluar. Ya, aku nak ada ni. Okey. Alright, so barulah boleh tutup semua plug. Okey. Dan peralatan tadi cuci dan simpan balik dalam ni semua. Okey? Alright, itulah cara buat soslet. Senang saja.